ولكل وجهة هو موليها فاستبقوا الخيرات أينما تكونوا يأت بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Syukur alhamdulillah kita masih lagi diberi izin Allah Subhanahu wa taala untuk bersua lagi dengan kisah-kisah seram yang berikutnya dalam Kisah Seram Alam Jin. Sebelum saya meneruskan kisah yang berikutnya ini, saya mohon jasa baik kalian semua untuk tekan button subscribe, sedikit tanda penghargaan kepada kita semua warga KSEJ. Baik, kita teruskan kisah yang dikirimkan oleh saudara Nazim dengan kisahnya Jenazah Dikawal Jin Syaitan. Kisah ini berlaku pada tahun 2018. Saudara Nazim yang bermaus tautin di negeri Selangor baru saja menamatkan alam persekolahan. Sementara nak menunggu result SPM keluar adalah wajar bagi saudara Nazim mencari pekerjaan sekurang-kurangnya adalah juga duit poket daripada tak ada kan. Nazim mendapat tawaran daripada Pak Longnya untuk membantu dan bekerja dengannya, memandangkan kerja yang dilakukan oleh Pak Long sering memandu sehingga lewat malam, maka adalah sangat perlu peneman yang boleh menemani tak kala mengantuk ketika memandu. Nazrin sebenarnya dah biasa dah dengan Pak Long dia ni ya. Dia tahu apa pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Longnya. Lagipun pekerjaan yang ditawarkan ni hanya bersifat sementara sahaja sebelum mengintai peluang melanjutkan pelajaran yang seterusnya. Pekerjaan Pak Long yang dimasukkan ini adalah sebagai pengurusan dan pemandu van jenazah. Keesokan harinya, yang mana ianya adalah hari pertama bekerja dengan Pak Long mendapat panggilan daripada hospital. Katanya berlaku kemalangan yang menyebabkan kematian seorang pelajar lelaki di kolej bla bla dan bla. Kolej tu dirahsiakanlah. Jadi Pak Long dan Nazim bersiap siaga serta-merta ke hospital. Bukan apa, sebab kadang-kadang kita tak tahu di mana urusan kita tu. Kalau dekat alhamdulillah, tapi kalau buatnya jauh destinasi tu, tak kenaya kan. Jadi itulah sebabnya kena cepat supaya urusan penghantaran jenazah dapat dilakukan dengan segera. Benar seperti yang diduga, bukan dekat tau, tapi jauh lokasinya. Jenazah arwah perlu dikebumikan di kampung halamannya yang terletak di negeri Kelantan. Tempoh perjalanan yang perlu dilalui oleh Pak Long dan juga Nazim mengambil masa lebih kurang dalam 8 hingga 9 jam. Yalah, bawa van jenazah ni mana boleh pecut macam filem Fast and Furious tu. Kena memandu dalam keadaan kelajuan yang berpatutan, slow and steady, janji selamat sampai ke destinasi. Setelah selesai urusan memandikan jenazah, setelah selesai mengapankan jenazah, barulah staf hospital dan juga Pak Long memasukkan jenazah ke dalam van jenazah. Sekarang tiba waktunya pula prosedur dan juga jalan kerja menghantar jenazah itu ke lokasi kampung halamannya pula. Disebabkan Nazim dah bekerja dengan Pak Long, maka Pak Long menyerahkan tugasan memandu van jenazah ni kepada Nazim. Kata Pak Long, orang muda ni darahnya panas tau. Jadi matanya mudah terbuka luas, cergas lagi. Kalau orang tua pula ni darahnya sejuk, matanya mudah mengantuk, tertutup ketika memandu. Jadi nak tak nak, Nazim ni kena juga memandu van jenazah. Pak Long ni pula duduk di sebelah penumpang jadi mandor, jadi bos. Sebelum memasukkan gia pertama, sebelum memulakan perjalanan, Pak Long memberi nasihat dan juga arahan serius pada Nazim. Kata Pak Long, kalau ada terdengar apa-apa sahaja bunyi daripada belakang, tolong jangan ditegur, jangan dilihat, jangan ditengok. Perbanyakkan salawat ke atas junjungan Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga bacalah surah-surah lazim yang kamu tahu. Nazim angguk tanda faham. Tegak juga bulu roma Nazim ni. Dalam fikiran Nazim, banyaklah pula dugaan bawa van jenazah ni.
tak terfikir, tak terbayangkan pula. Pada awal perjalanan, kelihatan semua dalam keadaan baik belaka dan juga lancar. Tak ada sebarang tanda yang menunjukkan keraguan. Tetapi kalian semua, Nazim yang sedang memandu ni, ada terdengar suara budak lelaki sedang ketawa daripada belakang. Ui, apa hal pula ni? Ni first time hari pertama aku bawa van jenazah ni. Takkanlah dah kena kacau kot. Alahai. Masih lagi kedengaran suara budak lelaki ketawa daripada bahagian belakang. Nak ditengok, nak dijenguk, tak boleh. Tengah memandu ni. Nazim, udah, jangan dilayan, jangan ditengok. Tengok di depan tu. Ingat pesan Pak Long Nazim, selawat, baca surah Al-Fatihah banyak-banyak. Kata teguran daripada Pak Long tu menjadi kekuatan Nazim untuk teruskan pemanduan macam biasa. Tak lama kemudian, suara gelak ketawa tu hilang serta-merta. Pukul 11 malam, Nazim dan juga Pak Long berhenti sebentar. Tak dinyatakan mereka berdua ni berhenti di mana tahu. Tapi apa yang digambarkan seakan-akan mereka berdua ni bukannya berhenti di R&R, bukannya berhenti di stesen minyak ataupun kedai makan, bukannya berhenti di tepi jalan yang banyak kenderaan lalu lalang. Tapi daripada penyampaian kisah dari saudara Nazim ni menunjukkan bahawa mereka berdua berhenti di tepi jalan yang suram, tepi jalan yang tiada lalu lalang kenderaan yang lainnya, atas tujuan nak melepaskan apa yang patut, nak lepaskan gian hisap rokok, nak melonggarkan urat-urat keting yang tengah ketat, nak bagi hilang mengantuk, nak buang air kecil. Lebih kurang macam tu lah alasannya. Tiba-tiba Nazim ada terbau satu bawah yang tersangat busuk, sehinggakan secara tidak langsung menyebabkan Nazim termuntah serta-merta. Ini bukan bau busuk sampah, ini bukan bau busuk haiwan yang dah mati. Sukar nak digambarkan sebab baunya sampai boleh buat orang termuntah. Selesai je muntah, Pak Long bagi arahan pada Nazim untuk cepat-cepat teruskan perjalanan. Pak Long ni macam tak sedar hati tau. Nazim pun tak nak tanya banyak. Dia akur dan ikut je kehendak Pak Long. Masa ni Pak Long pula yang memandu, Nazim duduk di sebelah rehat. Yang menjadi satu masalahnya, mereka sangkakan bau busuk tu tadi berpunca daripada semak-semak ke ataupun tepi jalan. Walhal bila mereka dah melanjutkan perjalanan, bau busuk tu tetap juga ada. Udah kenapa ni? Dari mana pula datang bau busuk ni? Dah jauh ni daripada lokasi bau busuk tadi tu. Ini dah masih lagi ada bau busuk. Mana datangnya bau ni? Sedang meneruskan perjalanan sambil melawan dan juga menahan bau yang teramat busuk tu, mereka berdua ni dengan jelas kedengaran ada satu bunyi hentakan yang sangat kuat yang hadir daripada luar kenderaan van jenazah mereka ni. Nazim dan juga Pak Long buat tak tahu, buat tak layan. Walaupun yang tadinya tadi tu terkejut jugalah dengan bunyi hentakan tu kan. Bermula bunyi ketawa ngilayan budak lelaki, kemudian diekori bau yang tersangat busuk. Selepas itu bunyi hentakan yang mengetuk bumbung van daripada luar. Dan sekarang dugaan dan ujian itu belum lagi terhenti tau. Sedang Pak Long ni memandu van, udah kenapa pula ni? Udah tak boleh start lah pula. Van jenazah yang dipandu Pak Long ni terhenti, mati dengan sendirinya. Nak kata petrol full, nak kata servis on time. Tapi bila nak start, tak hidup-hidup. Bila nak start, tak hidup-hidup. Macam ada yang sangkut. Kenapa pula sekarang ni? Pak Long turun daripada van, melihat enjin di bawah seat. Kalau kalian semua nak tahu, rata-rata enjin van ni di bawah seat pemandu tau. Dia tak macam kenderaan kereta biasa. Bila dicek, okey, no problem, tak ada apa-apa masalah dengan enjin. Pak Long pun pergi ke belakang van. Nazim pun sama turut serta turun daripada van, pergi ke belakang van juga. Bila dilihat ditinggal di belakang van, elok je. Tak ada tanda-tanda minyak leaking ke apa. Tak ada benda tertanggal daripada part enjin ke, tak ada.
Elok je semua. Nazim ni saja nak ambil tahu. Dia pergi jengah dekat tingkap untuk lihat ke dalam van jenazah. Masya Allah, astagfirullahalazim kalian semua. Keranda jenazah terbuka. Jenazah arwah pun tak ada, hilang, kosong. Kata Nazim, masa ni dia dah gelabah gila dah. Kaki jadi tak kuat, lutut jadi longgar, bulu romak pula mencanak naik. Ui, nak pitang pun ada, kata Nazim. Serius babe, ini berlaku depan mata. Ini bukan filem cerita hantu dalam TV tu tau. Memang nyata berlaku depan mata Nazim. Pak Long pun cepat-cepat pangku Nazim. Pak Long tak nak Nazim ni pengsan tau. Disuruhnya selawat banyak-banyak, bacalah surah-surah lazim yang Nazim tahu. Saudara dan saudari yang sedang menonton, Nazim ni memberi gambaran kepada kita semua. Tiba-tiba dia dan Pak Long dia terdengar tau ada satu suara kelak ketawa yang sangat kuat. Nilainya ketawa tu hadir daripada atas bumbung van jenazah. Pada mulanya hanya terdengar suara gelak ketawa yang mengerikan saja sebab kedudukan mereka ni terlalu hampir dengan van. Tapi bila mana mereka ni semakin mengundur ke belakang menjauhi van tersebut, alangkah terkejutnya bila mana mereka melihat dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kata Nazim, mereka berdua melihat rupanya jenazah yang hilang dalam van kenderaan tu sudah berada di atas bumbung van jenazah dalam keadaan menegak terpacak atas van. Tak boleh nak bayangkan kedudukan pada waktu ini bila mana manusia dah meninggal dunia tapi tiba-tiba boleh pula terpacak berdiri tegak atas van jenazah. Kata Nazim lagi, dia boleh dapat lihat dengan jelas muka jenazah tu dengan mata terbelak bulat macam nak terkeluar, mulut pula terbuka tenganga macam tengah ketawa. Pandangan penglihatan Nazim semakin lama semakin kabur dan semakin lama semakin kabur dan akhirnya menghilang gelap. Rupanya Nazim pengsan. Jantan tak jantan juga. Kalau dah kena ganggu tahap macam ni, Tai Long ke, Syak ke, Malik ke, Abang Long Padil ke, akhirnya confirm mesti lato-lato jugalah kan. Jam menunjukkan hampir pukul 7 pagi. Nazim sedar-sedar je dah ada dalam van. Dia jadi blur sekejap. Bila diperhatikan sekeliling luar van, rupanya sahih dia dah sampai di Kelantan, lokasi kampung jenazah arwah ni. Setelah selesai solat subuh, arwah pun dah dikebumikan oleh keluarganya. Nazim dan juga Pak Longnya pun dah selesai jamu sarapan pagi. Maka mereka berdua ni pun bertolak semula ke Selangor. Semasa dalam perjalanan pulang ke Selangor, Nazim yang tadi ni simpan 1000 soalan ni mula bersuara nak tanyakan soalan pada Pak Long. Tetapi belum sempat nak ajukan soalan, Pak Long dah standby, dah sediakan jawapan. Pak Long terangkan apa yang sebenarnya dah berlaku. Ya, memang benar Nazim ni pengsan. Sebelah Pak Long dia pengsan. Tapi mujurlah Pak Long ni sempat sambut sebelum Nazim ni jatuh ke atas jalan raya. Kalau tidak, dah cedera dah kepada dia. Masa Nazim ni pengsan, keadaan jenazah tu masih lagi berada dekat atas van sambil mengilai. Pak Long kata bohonglah kalau tak ada perasaan takut. Mesti ada walaupun sedikit sepintas lalu perasaan takut tu. Pak Long pun kuatkan semangat. Lalu Pak Long melaungkan azan sekuat hati, sekuat suara yang dia mampu. Sebanyak 3 kali Pak Long melaungkan azan, disusuli dengan surah-surah lazim yang lainnya. Syukur Alhamdulillah, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian jenazah tu pun terhenti daripada ngilaian lalu jatuh ke bawah. Jenazah tu sebenarnya, kata Pak Long, dikawal, dikuasai, dikontrol oleh jin syaitan yang berniat untuk mengganggu. Itu sebab dia boleh kontrol jenazah tu. Itu pun semua atas sebab izin Allah Subhanahu Wa Taala juga. Kun fayakun. Kalau Allah kata jadi, jadi. Kalau Allah kata tak jadilah. So bukan atas sebab kuasa yang dimiliki oleh jin syaitan tu, tidak. Jin syaitan tak ada apa-apa kuasa pun. Sebab tu atas kehendak dan juga izin Allah Subhanahu Wa Taala, benda dan perkara tu boleh berlaku. Pak Long angkat jenazah tu atas jalan raya, kemudian dimasukkan kembali ke dalam van jenazah dengan cermat. Itulah yang berlaku.
Itulah yang berlaku ketika Nazim pingsan tidak sedarkan diri. Walau apa pun kesian pada jasad tu diguna pakai oleh jin syaitan atas tujuan nak mengganggu. Walau apa pun mesti ada asbab ataupun perkara yang kita tidak ketahui yang Allah Subhanahu Wa Taala telah tentukan. Sebelum tu saya nak ubah persepsi dan juga pandangan kita semua dahulu. Ada segelintiran kecil masyarakat bila disebut pemandu van jenazah mulalah dikaitkan dengan alamak seramnya, ataupun ini mesti banyak pengalaman seram ni, ataupun tak ada ke kena kacau dengan hantu? Tanda soal. Kerjaya seorang pemandu van jenazah sebenarnya adalah satu pekerjaan juga. Kerjanya menghantar jenazah arwah pulang ke lokasi yang telah ditentukan. Mereka bukannya hantar hantu tau. Tak ada kena-mengena pun. Kena betulkan balik mindset kita ni. Kalau ada gangguan, itu pun hanya sekadar kebetulan saja. Dan jarang-jaranglah berlaku. Sebenarnya tak ada apa-apa pun. Persoalannya kalian semua, adakah jenazah yang dihantar oleh Pak Long dan juga Nazim ni mempunyai saka? Ataupun adakah ada jin syaitan yang mengguna pakai tubuh jenazah ni atas tujuan nak menyakat ataupun mengganggu Nazim dan juga Pak Longnya? Wallahu alam. Please stop. Tolong jangan melampaui membuat andaian. Yang dah meninggal tu adalah urusan arwahnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita ni yang masih hidup ni berdoalah yang terbaik kepada mereka yang sudah meninggal dunia yang beragama Islam supaya diletakkan bersama-sama dengan orang yang beriman. Perlu diingat saudara dan saudari semua, mati itu pasti tidak akan berlaku cepat ataupun lewat walaupun sesaat. Moga-moga kita semua berharapkan supaya kita semua mati dalam keadaan husnul khatimah, insya-Allah dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih kepada saudara Nazim sudi berkongsikan pengalaman seram beliau dan juga Pak Longnya untuk tontonan dan pengajaran kepada kita semua. Saya mendoakan kepada saudara Nazim dan juga Pak Long sentiasa dimudahkan rezeki yang halal selalu. Amin insya-Allah. Seperti kebiasaan, saya mohon jasa baik kalian semua untuk tekan button subscribe, like on notification dan share supaya menarik lebih ramai lagi tontonan umum lalu menjadi sebahagian keluarga Alam Maya Kisah Seram Malam Jin. Kalau kalian ada kisah dan pengalaman angker yang ingin dikongsikan, boleh PM saya dalam link WhatsApp yang disediakan. Jika diberi keizinan, saya akan dedahkan satu persatu kisah-kisah seram kalian semua. Dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah kita akan bersua lagi di topik bicara kisah-kisah seram yang lebih angker, kisah-kisah seram yang lebih misteri dalam Kisah Seram Alam Jin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wih, kisah kali ni lain macam tau. Kalian tak tahu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Wa la yazidud dhalimina illa khasara.